Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah pada hari ini kita nak sambung bagi pembelajaran dalam tajuk subjek Aqidah Islamiyah, dalam tajuk Hakikat Penciptaan Manusia. Jadi kita nak tahu apakah manusia ni tujuan diciptakan, apakah perbezaan kita sebagai manusia dan juga haiwan, dan juga kita nak tahu kalau tujuan kita ini mempunyai kepentingan yang utama, yang mana kita tahu sebagai manusia ini Allah nak jadikan sebagai khalifah. Dalam surah Al-Baqarah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard khalifah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia beritahu kepada malaikat, aku nak jadikan manusia ni di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Yang mana dalam perbuatan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat beritahu macam mana nak jadikan manusia ni, sedangkan manusia ni lah yang merosakkan dunia ni lah, bumi ni kita ni kan, yang rosakkan alam sekitar. Siapa? Manusia. Betul. Yang merosakkan pencemaran udara, pencemaran sungai. Siapa yang membuatkan kerosakan itu terjadi? Disebabkan oleh manusia. May yufsidu fiha. Jadi malaikat bercakap macam tu, dan apa yang akhir Allah beritahu, qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya, dan berkata Allah SWT, sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kau tak tahu. Allah beritahu kepada malaikat lah. Jadi itulah sebenarnya yang point dia dalam ayat itu ialah wa iz qala rabbuka lil malaika, beritahu kepada malaikat, Allah beritahu kepada malaikat, qalu ataj'alu fiha qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun, nak jadikan fil ardi khalifah, jadikan manusia ni, jadikan di muka bumi ini manusia sebagai khalifah. Okey, baik, kita lihat pada perbezaan yang pertama, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini ialah sebaik-baik kejadian, yang mana dalam surah, tak silap dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang mana Allah, sungguhnya kami telah menciptakan manusia ini dalam bentuk-bentuk yang sebaik-baik kejadian, ahsani taqwim. Baik, kita lihat terus kepada perbezaan, perbezaan yang mana perbezaan manusia ini berbeza dengan haiwan, yang mana kita tahu ramai orang yang membuat kajian yang mengatakan bahawa manusia ni dengan haiwan sama. Ini pemikiran falsafah yang teruk lah, yang menjadikan manusia ini, kita sebagai manusia sama dengan haiwan. Ini salah. Baik, yang mana daripada segi akalnya, yang mana manusia dengan haiwan mempunyai perbezaan, yang ketara, yang mana manusia ni ada akal yang boleh dibuat pilihan. Manusia ni boleh naik kereta ke, nak pergi sana, nak jalan kaki ke. Manusia ni ada akal untuk dia fikir. Manakala bagi haiwan pula, dia hanya ada otak, tapi dia tak boleh nak fikir. Dia tak boleh nak buat pilihan yang mana baik, yang mana buruk. Boleh faham? Sebagai contohnya ialah manusia ini, kalau kita berilah satu makanan yang elok, satu lagi makanan yang basi, manusia dia boleh fikir, dia boleh tengok, dia boleh analisis. Manakala sebagai seekor haiwan, dia tak boleh nak fikir mana yang baik, mana yang buruk. Cuma hanya ikut firasat dia, apa yang dia rasa, itu makanan dia makan. Macam itulah. Tapi kalau kadang-kadang kita letak, kalau kadang-kadang kita letak makanan yang baik dengan yang dia tak tahu pun, tapi dia tetap makan jugalah, kan.
Jadi sebab apa itu dia tak ada pemikiran yang baiklah, dia tak tahu sama ada dia boleh pilih yang baik ataupun dia boleh pilih yang buruk, dia tak tahu. Pilihan tu bukan terletak pada dia. Sebab dia tak ada akal. Boleh? Baik, boleh faham? Terus kepada jasad. Yang mana jasad ini manusia mempunyai perbezaan dengan haiwan. Haiwan dengan kita dengan haiwan ada perbezaan yang mana daripada segi badan kita perlukan jasad. Jasad kita perlukan makanan yang baik, protein, karbohidrat dan sebagainya tu. Manakala bagi makanan haiwan ni hanyalah yang tertentu sahaja. Kan? Macam kambing lah, dia tak boleh macam makan kita kan. Kita makan macam-macam, kita makan paku pun kita makan, paku pakis. Pucuk paku. Paku pakis pula. Pucuk paku pun kita makan. Paku makan. Tapi kalau haiwan ni, dia terhad. Kalau dia makan rumput, dia boleh makan rumput sajalah. Kalau dia boleh makan yang lain, dia boleh makan yang lain lah. Kan? Okey, baik. Baik. Pada segi rohnya, rohnya sebagai manusia, yang mana mempunyai roh dan nyawa untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kenal Allah sebenarnya ni, dan memilih untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kalau haiwan pula, yang mana kalau haiwan hanya ada nyawa sahaja, untuk dia hidup dan mengingati Allah sepanjang masa. Sepanjang masa haiwan hanya mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kita lihat kepada tujuan kita ini diciptakan, yang mana kita tahu dah sebagai seorang hamba untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagus. Dan ingatlah, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan apa dia? Untuk apa? Menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Yang mana kalau ibadah ini adanya ibadah umum, ada ibadah khusus. Contoh-contoh ibadah, yang mana contohnya sebagai contoh solat, ibadah puasa. Yang mana sebagai ibadah umum yang kita tahu menolong orang, kita tolong orang, bantu orang, sedekah, kepada orang yang memerlukan. Baik, kita lihat pada manusia sebagai khalifah. Qalu ataj'alu fiha qala rabbuka lil wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang telah pun saya maklumkan tadi, dijadikan manusia ini Allah nak jadikan manusia seorang khalifah di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini terdapat beberapa poin yang penting, yang mana khalifah ini adalah wakil Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, yang bertanggungjawab untuk apa dia? Untuk melaksanakan semuanya peraturan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga perkara yang ditetapkan, perkara yang wajib dan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi itulah tujuan sebagai kita khalifah di muka bumi ini, yang mana tanggungjawab kita untuk menguruskan alam ini, nak mentadbir alam, dan dengan mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan memastikan diri kita sentiasalah sebagai dan manusia ni seluruhnya diri kita dengan orang lain, masyarakat. Di sini maksudnya untuk apa dia? Berimanlah. Untuk kita ni nak ajak orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tegah benda-benda yang Allah tegah, tak bolehlah tidak boleh dibuat. Okey, jadi saya rasa setakat itu sahaja dahulu. Berjumpa kelas seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.